Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk kita pada kali ini ialah Malu Perisai Iman, Pendidikan Islam Tingkatan 2, Pelajaran 24 dalam bidang Akhlak Islamiyah. Rasulullah SAW adalah contoh teladan dan ikutan yang terbaik bagi seluruh umat manusia. Oleh itu, sebagai umat Islam, kita hendaklah mengikuti dan mencontohi sifat-sifat dan akhlak baginda Rasulullah SAW. Antara akhlak dan sifat Rasulullah yang mesti dan patut kita contohi ialah sifat malu. Apakah maksud malu? Dari segi bahasa, malu ialah kembali kepada perasaan fitrah dan rasa segan. Malu dari segi istilah pula bermaksud merasa aib atau perasaan tidak selesa untuk melakukan sesuatu yang buruk kerana tidak mahu dihina. Antara dalil nakli berkenaan sifat malu ini ialah hadis daripada Abu Mas'ud Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Yang bermaksud, apabila kamu tidak malu, maka buatlah apa-apa yang kamu suka. Sesungguhnya sifat malu adalah sifat yang mengajar kita untuk sentiasa menghiasi diri dengan sifat-sifat yang mulia dan terpuji. Ini kerana sifat malu dapat mencegah dan menjauhkan kita daripada sebarang bentuk perbuatan dosa, berkelakuan buruk, hina dan tercela. Selain itu, perasaan malu juga akan membuatkan seseorang itu untuk lebih berhati-hati dalam setiap gerak-geri dan tingkah laku sama ada dari segi perkataan maupun perbuatan. Contoh sifat malu yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW melakukan banyak ibadat kerana sifat malu kepada Allah SWT dan untuk menjadi hamba yang bersyukur. Al-Mughirah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW gigih menunaikan solat malam sehingga bengkak kedua-dua belah kakinya. Apabila ditanya, baginda menjawab, "Afala akunu 'abdan syakura?" Maksudnya, adakah aku ini hamba yang tidak bersyukur? Rasulullah SAW bersabda, "Al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah, wal haya'u syu'batun minal iman." Yang bermaksud, iman itu lebih 60 cabang dan malu sebahagian daripada cabang iman. Ini menunjukkan bahawa sifat malu merupakan perhiasan sejati seorang Muslim kerana orang yang tidak mempunyai rasa malu itu bererti imannya cacat. Oleh itu, tanamkan dalam diri kita dan suburkanlah rasa malu kerana ia merupakan sifat-sifat para Nabi dan para Rasul. Malu terbahagi pada dua, iaitu malu yang terpuji, iaitu malu yang dituntut, dan malu yang tercela, iaitu malu yang dilarang. Sifat malu yang dituntut iaitu meletakkan malu pada tempatnya, seperti malu melakukan perkara maksiat dan haram. Contohnya, malu berjudi, malu mengumpat, malu melakukan dosa. Yang kedua, malu melanggar perintah Allah. Contohnya, tidak menunaikan solat fardu. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menanamkan perasaan malu kepada Allah SWT. Antaranya seperti menjaga anggota badan dan panca indera kita daripada melakukan maksiat, sentiasa ingat kepada kematian, sentiasa menyedari akan segala kelemahan, dosa atau maksiat yang pernah dilakukan. Ketahuilah apabila kita menyedari dan menginsafi akan segala dosa, kelemahan dan kekurangan diri sendiri, maka sudah tentulah kita akan berasa malu dan segan untuk mengingkari suruhan dan perintah Allah SWT. Seterusnya, sifat malu yang dituntut ialah malu meninggalkan perkara sunat. Contohnya, tidak menunaikan solat sunat rawatib. Malu melakukan perkara makruh juga adalah sifat malu yang dituntut. Contohnya, makan dengan tangan kiri,
berbual kosong dan bercakap tidak sopan. Antara sifat malu yang dilarang dalam Islam ialah malu belajar, malu melakukan perintah Allah dan malu melakukan kebaikan. Malu belajar adalah sifat malu yang dilarang. Contohnya, malu berada di hadapan dalam kelas, malu membaca di khalayak ramai dan malu bertanya kepada guru. Malu melakukan perintah agama juga adalah sifat malu yang dilarang. Contohnya, malu menjadi imam solat, malu berucap di hadapan khalayak dan malu mengakui ibu bapa yang tua dan miskin. Antara lain sifat malu yang dilarang ialah malu melakukan kebaikan seperti malu bertanya, malu berada dalam majlis ilmu. Apakah hubungan sifat malu dengan iman? Orang yang beriman sentiasa malu untuk melakukan larangan Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan suruhannya. Daripada Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda, Al-haya'u minal iman. Maksudnya, malu itu sebahagian daripada iman. Berdasarkan hadis tersebut, dapat difahami bahawa tahap iman seseorang berkait rapat dengan sifat malu. Malu yang dimaksudkan ialah malu yang menepati kehendak syarak dan yang membawa kepada kebaikan. Orang yang beriman sentiasa malu untuk melakukan larangan Allah dan meninggalkan suruhannya. Sebaliknya, orang yang tidak ada sifat malu akan melakukan maksiat tanpa segan silu. Oleh itu, keimanan dan ketaatan seseorang itu berkait rapat dengan sifat malu. Beruntunglah mereka yang dapat menghiasi dirinya dengan sifat malu, kerana sifat malu itu adalah sebahagian daripada iman dan iman itu pula tempatnya di syurga. Manakala sifat tidak malu itu pula merupakan perangai yang buruk dan tempatnya adalah di neraka. Pentingnya sifat malu seperti malu melakukan maksiat kerana takut dan segan kepada Allah yang Maha Melihat. Sifat malu juga merupakan benteng keimanan seseorang. Dengan adanya sifat malu, manusia berlumba-lumba mentaati perintah Allah dan Rasul serta mengharapkan redha Allah. Sifat malu juga akan menyerlahkan kecantikan akhlak dan kemuliaan seseorang insan. Akhir sekali, sama-samalah kita menghiasi diri kita dengan sifat malu kerana ia adalah benteng dan penghalang yang boleh mengelakkan diri kita daripada melakukan perbuatan mungkar dan maksiat. Ingatlah bahawa azab dan siksa Allah Subhanahu Wa Taala itu amatlah pedih. Semoga kita sentiasa dikurniakan rahmat dan perlindungan daripada Allah serta terhindar dan terselamat daripada azab siksanya. Setelah mempelajari tajuk ini, cuba pelajar nyatakan maksud malu dari segi bahasa dan istilah. Kedua, senaraikan dua contoh sifat malu yang patut diamalkan oleh murid. Tiga, jelaskan dua sifat malu yang dilarang dalam Islam. Dan yang keempat, huraikan dua kepentingan sifat malu dalam kehidupan seseorang. Sekian untuk kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.